4.1 tu. Alright. So, itulah. Okay, consider the equation below. Okay, how many moles of S2O8 are needed to oxidize? Dia dah bagi balance equation kat situ tu. Okay, balance equation untuk ion, untuk oxidation dan reduction lah ya. Bisa dengar macam ada orang masuk. Okay. Okay, so apa kita buat sekarang ialah kita kena combine dulu equation ni. Ya. Okay, saya buka lampu. Okay, kita kena balance, kita kena combine dulu. Lepas tu baru kita akan tahulah berapa mol dia bertindak balas lah. Tapi ni kan soalan number 6 ni, dia mol tu 4.2 tau. Tapi tak apalah, kita masuk lagi sebagai introduction lah ya. Alright. So kita combine dulu disebabkan untuk sulfate tu, thiosulfate, dia pakai 2 elektron, yang ni pakai 5. So kita kena darab ini dengan 2. Ni we have to multiply by 5 lah. Ya. So kita nak balancekan elektron yang terima dan juga dibuang dalam tindak bala redox tersebut lah ya. Okay, so sekarang yang atas ni kita darab 5, ini darab dengan 2 lah. So kita terus tuliskan persamaan dia. So we have kat sini 5S2O8. 2 minus. Okay. Jadi ini kita darab 5 jadi 10 lah. So ini darab 2 jadi 10 juga. So kita buang siap-siap lah. Ya, boleh ha? Ini saya tak tunjukkan lah dia punya detail working dia, tak apa ya, boleh ha? So elektron kat sini dah kira habis lah. Lepas tu yang ni campurkan dengan 2Mn 2 plus dengan 8H2O. Okay, produce 10 kan. Here we have 10. Okay, 10 sulfate SO4 2 minus plus dengan kat sini kita ada 2MnO4. Saya buat macam ni tak apa ke? Ke kamu tak faham? So boleh ya? Ni darab 2, so dapat ni lah. Okay, ni times 2 dapat 8. Lepas tu, habislah belah spesies di sebelah sini kita ada sebanyak 1, 2, 3. So 1, 2, 3, yang 3 lah ya. Okay, spesies di sebelah kanan ya. Kita ada 5 darab 2, jadi we have 10 SO4. Okay, and then kita ada 2 times permanganate 2MnO4 minus, lepas tu 2 times 8, so dapat 16. So how many species belah sini? 1, 2, 3 jugalah ya. So 1, 2, 3. So itulah yang balance the equation. Jadi sekarang dia kata how many mole of thiosulfate. Ni ion thiosulfate, ingat baliklah yang kita belajar masa chapter 2 macam tu ya. Chapter 2. Thiosulfate are needed to oxidize 1 mole of Mn2 plus lah. Jadi sekarang kita tengok perkadaran kat sini. Tengok perkadaran kat sini lah. Okay. So dia nak 1 mole Mn2 plus. Jadi kalau kita tengok di sini, daripada equation, okay, kita ada 2 mole, 2 kat depan ni lah ya. 2 mole Mn2 plus. Okay. Dia akan dioksidaiskan oleh 5 mol. 5 yang kat depan ni menunjukkan mol yang dia bertindak balas lah. 5 mol thiosulfate. Macam itulah. If you want 1 mol Mn2 plus, then yang ini 2 kali berapa nak jadi 5. So kita darab dengan 2,5 lah, betul tak? 2 times 2.5. Ya. Betul. Mama lupa mana harga lah.
Okay, yang ni kena darab dengan 2.5 jugalah. Sorry lah ya, bermanja dengan cik suami. Tadi kami berkebun kat luar. Lepas tu saya lupa nak minum air. Kalau saya masuk kat bilik ni nak buat kelas. Hagil lah pula. Okay, so 1 mol Mn2 plus. Okay, kita akan perlukan sebanyak 2.5 mol S2O8 minus lah. Ni buat perkadaran macam biasa je. Ya, boleh ha? Alright, jadi the answer is D lah. Boleh ha? Okay. Yang ni konsep ni sebenarnya saya belum ajar lagi. Ini dalam chapter 4.2. Tapi tak apalah, sebagai pengenalan lah. Ini just perkadaran biasa je. Ya? Okay. Macam kita ada sebelum ni 1 mol air, 1 mol H2O contain 2 mol H atom kan. Macam tu lah. Ini perkadaran kimia macam itu je. Ya, perkadaran dia sama je lebih kurang. Alright. So, ni boleh ke nak salin ke? Nak copy ke? Nak tengok ke? Nak screenshot? Boleh buat sekarang? Aku lah sikit baik. Sekejap baik. Sadar, tunggu tau. Oh, masa tak tadi? Alright. Okay, kita tengok nombor 7 pula ya. Hydroxylamine and its salt a powerful reducing agent. Okay. Okay, kita ada reaction between hydroxylamine. Okay. Hydroxylamine ni dia akan undergo oxidation lah. Dia reducing agent, dia undergo oxidation. Ya. Okay, kemudian bromate undergo reduction lah. Nampak tak ni? Bromate. Ni nama ion bromate tau. Kalau ada BRO minus 3 ni, nama dia bromate lah. Ya. Bromate. Okay, dia terima elektron. Maksudnya bromate ion ni undergo reduction lah. Hydroxylamine undergo oxidation. Ya. Okay. So sekarang kita dia perlukan react completely lah. Ya. What is the volume of hydroxylamine required to react with bromate, potassium bromate solution. Ya. Okay. Jadi sekarang apa kita buat? You have to combine the reaction lah. Yang oxidation dengan reduction tu dulu. Lepas tu baru kita boleh jawab soalan tu. Ya. So, so sekarang saya tengok ya. Okay. So apa kita buat ialah we have to combine the equation. Jadi kalau nak combine the equation, kita mesti samakan bilangan elektron lah. Sebab sini 3, sini 6 kan. So sini we have to multiply by 2 lah. Ya. Okay. Jadi sekarang macam mana equation tu kita dapat macam mana equation tu? So kita ada 2 hydroxylamine, 2NH, 2OH plus dengan, okay dah habislah yang di sebelah kiri kan. 2BRO3 minus plus dengan sorry tak ada dia. Minta maaf. Okay. Lepas tu kita ada 6H plus. So ini kita ada darab 2. Ni darab 2 kan. Lepas tu bromate. Lepas tu 6H plus. Ada tak lagi spesies yang duduk di sebelah kiri? Tak ada dah. Ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 lah. Ya. So produce. Okay, yang ni darab 2 lah. 2NO plus 6H plus. Ilhah tu tak payah tulis lah sebabnya kita dah cancelkan dia, betul tak?
Okay. And then yang ni tak payah darab 2. So plus dengan Br minus plus 3H2O. So inilah equation yang kita akan dapat lah. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok kat situ, ini equation yang kita dapat. Okay. Tapi soalan dia, what is the volume of 0.25? Dia nak volume 0.25 mol per dm cube lah. Maksudnya berapakah molarity? Sorry. Hydroxyl amin ni molarity dia adalah 0.25 molar. 0.25 molar. Okay. Dia nak volume dia berapa? Okay. Required to react completely with 0.2 molar bromate solution lah. Ya, jadi sekarang kita boleh tengok dari sini dari segi mol dia. Jadi dari segi di sini kalau kita tengok mol ratio lah. Kita tengok dekat sini ya. Mol BrO3 minus over mol tak payah tulis 2 lah ya. Sorry. Okay. Ratiokan. Maksudnya kita ratiokan. Okay. Ratiokan dengan NH2OH. Mol dia. Yang ini 1. Yang ni 2. Mol dia, ratio mol dia, ini adalah apa? Ratio. Ratio panggil bahasa Melayu apa ya? Nisbah. Nisbah di antara BrO3 minus dengan hydroxyl amin ni. Mol ratio ataupun nisbah. Nisbah bromate kepada hydroxyl amin ialah 1 dan kepada 2. Macam mana kita tahu 1 kepada 2? Tengok dia punya equation. Faham tak ni? Nisbah mol. Nisbah mol. Tak ada yang masuk ya. Okey. Nisbah mol di antara bromate dengan hydroxyl amin ialah 1 kepada 2. 1 to 2. Okey. Adalah 1. Ni 1 lah. Dan 2. 1 dan 2. Ambil tu. Boleh tak ni? Okey ke tak okey? Faham tak ni setakat ni? Boleh. Ada tak sesiapa yang tak faham? More ratio. Boleh ha? Alright. Jadi sekarang kalau kita tengok more ratio between bromate dengan hydroxyl amin tu adalah 1 to 2 lah ya. Tengok macam mana madam kata 1 kepada 2. Because we can see from the balance equation. Kita boleh tengok daripada balance equation lah ya. Dia masuk tak? Alright. Jadi sekarang kalau kita tengok kat sini, how to calculate mole of solution. Ini mole solution tau. Jadi sekarang, sebelum ni saya pernah ajar kamu kan. Macam mana kita nak kira mole solute. Kita nak kira mole solute dalam solution. Pakai formula apa? Ingat tak dulu saya pernah ajar? Nak kira, katalah kita nak kira, kita masukkan sini, kita ada KBrO3. Kita tak tahu berapa gram. Kan? Kita masukkan dalam solution. Okay. Kita masukkan dalam, kita nak jadikan dia solution. Solution tu adalah 100 ml. Okay. Concentration selepas kita masukkan potassium bromate ni, dia punya concentration 0.1 molar. Berapakah mol bromate yang kita masukkan? Macam mana kita nak kira mol bromate yang kita tak tahu ni tadi? Kan? Macam mana kita nak kira? Kita boleh gunakan formula M1V1 kan? Salah. Itu untuk dilution. Dilution, katalah kita dah ada satu solution. Kan? Katalah dia punya 1 molar.
10 ml. Okay, kita nak jadikan dia sebagai 0.1 molar. SAR 100 ml. Itu bukan. Yang ni memang saya kan ajar anak saya banyak kali benda ni kan. Memang kadang is quite confusing tau. Jadi dia orang betul-betul kena dengar lah ya. Dia macam lebih kurang sama je kan. Lebih kurang sama je. Tapi dia are different. Macam kita makan makan apa ya? Makan burger. Makan pizza. Dengan makan, alamak tak tahu lah, cerita analogi tak bagus lah, tak payahlah. Dia lebih kurang sama. Itu kalau pakai formula M1V1 equal to M2V2 itu dilution. Kita nak dilutekan solution tu. Tapi kalau kita ada solution, kita nak kira dia punya mole solute dia. Sebab kita nak tahu mass dia. Itu pakai formula MV/1000. Yang ni pun anak saya cakap, Mama ni kejap macam ni. Boleh lah cakap aku macam tu kan. Sebabnya mak dia kalau cakap kan gaduh-gaduh itu kan. Tapi you all tak berani nak cakap macam tu kan. Itulah. Faham kan? Okay. Sebenarnya macam ni. Okay. Bila kita nak kira berapa mol solute. Mol solute lah. Solute tu ya, contohnya kita ada potassium bromide ni. Potassium bromide ni. Okay. Kalau kita masukkan sejumlah gram dalam sejumlah gram dia, kita jadikan dia sebagai 100 ml dengan concentration 0.1. Berapakah gram bromide? So nak kira gram bromide ni you have to calculate the mole dulu. Jadi macam mana nak kira mole tu? Mole tu kita boleh pakai formula MV/1000. MV/1000 lah. Jadi dia punya mole dia, ini adalah mole KBrO3. Jadi berapa mol KBrO3 tu? So kita ada 0.1 times 100 dividekan dengan 1000. So kita akan dapat, ni kita cancel, 0.1 dividekan dengan 10, kita dapat 0.01 mol. Kita dapatlah 0.01 mol potassium bromide. So daripada mol kita boleh kira mass. Mass kita darabkan dengan molar. Darab molar mass lah. Mol darab dengan molar mass. Dapatlah berapa gram. Macam ni kan. Kalau dalam macam ni, okay. Sama je konsep dia. Kamu dengar betul-betul tau ya. Dengar betul-betul apa yang saya cakap ni. Ya, sebab this is quite confusing lah untuk kamu kan. Kadang-kadang dia tertukar dengan konsep-konsep yang lain. Ini kalau kita nak kira berapakah mol solute dalam solution, sama juga dalam kes ini. Kita jadikan hydroxylamine ni, dia punya concentration adalah 0.25 molar. Okay. Lepas tu kita ada Okay. Lepas tu satu lagi. Mana pen saya? Saya tak keluar pula pen saya. Mana pen? Ni. Alright. So, satu lagi kita ada 25 ml 0.2 molar yang ni hydroxylamine. Yang ni kita ada KBrO3. Kan? So sekarang macam mana? Dia bagi dalam bentuk solution, macam mana kita nak kira KBrO3 dalam solution tu? Sebab kita nak kira mol ni nanti. Kan? Macam mana kita nak buat? Kita kena pakai formula MV/1000 juga. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh ya. Jadi sekarang kalau kita tengok, kita masuk nak kira mol KBrO3 ni, nak kira mol yang ni nak kira mol BrO3 ni samalah nak kira mol KBrO3, sama je. Sebab dia satu-satu tau. Dia macam ni, mol BrO3 dengan mol KBrO3 is the same thing lah. Ya. Okay, jadi sekarang nak kira mol pakai formula MV/1000 lah. Kan sebab ni, ini kita buat perkadaran dalam bentuk mol tau, dalam bentuk mol. Ya, dalam bentuk mol solute lah.
dalam bentuk mol bahan yang bertindak balas tu. Bukan, it's not solution. It's not solution. Tapi mol, perkadaran mol untuk solute yang bertindak balas tu. Bukan air lah. Air sekarang tak ada kena-mengena between reaction between hydroxylamine dengan bromate tu bila dia bertindak balas. Okay. Macam tu. Ya. Alright. Jadi sekarang kalau kita tengok, kita masukkan dalam formula. Kita ada M, V. Okay, kita ada molarity bromate. Okay. BrO3 minus volume BrO3 minus bahagikan dengan 1000. Ni kita dapat mol bromate lah. Ni kita dapat mol bromate. Ini adalah mol untuk bromate. Boleh ya? This is mol for bromate lah. Dividekan dengan sekarang kita nak kira mol untuk hydroxylamine. So kita ambil molarity of hydroxylamine darab dengan volume hydroxylamine bahagi dengan 1000 sama dengan 1/2. So ini we can cancel off. The 1000 we can cancel off lah. Jadi apa yang kita akan dapat? Saya turun bawah sikit ya. Okay, so saya akan dapat saya akan dapat yang ni saya letak sebagai satu lah. M A V A. Andai kata saya letakkan BrO3 minus itu sebagai A, NH2OH as B. So I can get this equation. So saya dapat MBVB equal to 1/2. Because I already cancel off the 1000. Ya. So sekarang apa yang kita nak, sebenarnya kita nak cari? Kita nak cari volume of hydroxylamine. Kita nak cari ini. Kita nak cari, saya ambil pen warna merah. Kita nak cari ini. Mana pen saya ni? Tak keluar pula. Okey, kat sini. Ni. Okey, kita nak cari ini. Tahu, kita nak cari ini. Jadi kita rearrange the equation. Kita akan rearrange the equation lah. Okey, kita akan rearrange the equation. Okey. Pen saya hilang pula dah. Okey, kita ambil VB jadikan dia tajuk. VB. Oh, purple ni nampak mata dah tua. Saya lama-lama tengok komputer yang pening tak. Okay, yang ni naikkan ke sini. Ini bawa ke sebelah sini lah. So that we can get 2MAVA dividekan dengan MB. Saya susun balik lah. Saya rearrange the equation supaya ini saya naikkan ke sini. Semua yang belah sini kita bawakan ke sebelah sini. Tapi kita jadikan dia tajuk lah. Bila kita dah, itu kita dalam mind kita rearrange lah ya, macam tu. So kita akan dapat VB equal to ini 2MAVA 1 darab dengan MB. So masukkan value dia. Okay. So now kita ada 2 times MA ialah apa? MA tadi ialah inilah concentration ini. 0.2. 0.2 times dengan volume 25. Okay. Dividekan dengan MB adalah 0.25. Kan? Tengok balik value dia lah kat sini. 0.25 MB. Okay. MA ialah 0.2. Ni 0.2. Volume adalah 25 lah. So kita cancel lah dulu. Yang ini dapat 1. Yang ini dapat 0.1 lah. So ni kita ada 0.4 times 1. 0.4 times 1 dapat 1 lah balik kan. So dividekan dengan 0.1.
So that kita akan dapat 4 ml. So dapat 4 ml lah dia punya. Betul ke? 0.2, 0.4, 25. Salah. Salah. 0.1. Betul-betul. Salah satu Kira saat ni. Ya Allah, apa mak ingat sangat ni. 0.1, 01 kan? Dapat 40 madam. Dapat 40 kan? 0.4. Betul lah. Dapat 40. Dapat 40 ya? Dapat 40 madam. 40. 40. Matematik lemah ni. Okey. Salin lah boleh salin. Faham tak ni? Bagi faham betul ya. Sebab ini nanti kita banyak guna dalam practical test tau ni. Dia punya konsep ni. Ya. Ni faham tak? Yang ni saya risau kamu tak faham. Bahagian sini yang saya risau kamu tak faham. Saya naikkan sikit. Bahagian sini ni. Ni bahagian sini yang saya risau kamu tak faham. Nak kira mole solute ni. Nak kira mole solute ni. Yang tu saya risau kamu tak faham. Salin. Boleh salin. Madam, dekat equation yang atas tadi kan, sebelum dia ada 6H+, selepas dia pun ada 6H+, kan, kita tak boleh cancel lah yang tu. Boleh. Tapi itu tak berguna pun untuk kita kalau kita cancel. Sebab dia tak ada kena-mengena dengan soalan. Boleh ni? Boleh, tak ada masalah. Tapi dia tak ada ya Allah, berbenda lah pula ni. Sekejap. Okey, yang ni H dengan H boleh cancel? Boleh, tak ada masalah. Tapi dia tak ada kena-mengena dengan soalan. So kalau tak ada kena-mengena, tak ada kepentingan terhadap diri kita, tak payah apa, biarkan je. Kan? Macam tu lah. Sebab dia tak ada kena-mengena dengan soalan. Kalau ada kena-mengena dengan soalan, bila contohnya macam sebelum ni, kenapa saya suruh buang H+ tu, sebab kadang-kadang dia nak dalam keadaan base. Bila nak dalam keadaan base, kita tambah OH. Kalau nak tambah OH, dia kena tengok H+. Macam tu. Jadi itu ada kena-mengena dengan hidup kita. So bila ada kena-mengena dengan hidup kita, kita kena betulkan lah. That means kita kena sentuh benda tersebut. Kalau tak ada kena-mengena, pergi ke ang lah. Macam tu lah cerita dia. Kan? Biar je lah. H tu ada kat situ. Contohnya kau kerja dalam malam kan. Gelap. Kan? Tunggu dengar bunyi. Jangan buat apa-apa. Diam, jalan je. Jangan, kau kacau aku ke? Lagi dia kacau. Macam tu lah cerita dia. Kau tak tahu. Kau bodoh ya. Okay. Boleh Sebab ini tak ada kena-mengena. So biarkan je. Boleh Sebenarnya adalah. Boleh di-cancelkan. Boleh dicantikkan equation tu. Tapi tak perlu kot dalam kes ni. Kalau perlu kita buat. Salin ya. Dah ke? Dah ada. Okey. Dah. Ya Allah. Hello? Ada lagi meja, ada lagi. Jangan risau. Alamak, macam mana ni? Pergi mana? Allah. Aku. Aduh. Mocik-mocik ni itulah. Rasa macam nak pencen je. Kamu tahu tak, saya kan bila memikirkan PDPR ni. Bila lah aku nak pencen. Baru umur 50 kan. Kalau 55 tu saya dah apply nak pencen dah. Mau dah kerja tak pakai.
Alright. Mari kita lihat soalan seterusnya ya. Tengok. Ni dah habis salin ya. Saya nak padam ni. Dah. Dah. Okey. Dia padam. Okey. Mari kita tengok soalan nombor 8 pula lah. Yang ni soalan senang je. What is the change in oxidation number of iodine and sulfur for the following reaction? Ini kena kira oxidation number lah. So sekarang kalau kita tengok. Okay. Untuk iodine. Okay. Kita nak kira iodine. Okay. So K group dia 1. So oxidation number dia positive 1 lah. Tambah dengan iodine. Kita tak tahu. Tambah dengan 3 times negative 2. Equal to 0 lah. Ya. Jadi sekarang iodine equal to. Yang ni bawa sebelah. Yang ni pun bawa sebelah. So kita ada negative 1 plus dengan 6. So oxidation number dia adalah positive 5. Untuk iodine lah. Untuk iodine. Ya. Okay. Lepas tu jadi hypoiodate ya, daripada iodate lah, daripada iodate ya, daripada potassium iodate. Kena ingatlah ni. Yang ni kita ada potassium IO3 minus adalah nama ion dia adalah iodate. Sambil tu kita buat revision lah yang lama-lama ya. Potassium iodate. Ya. Okey, jadi asalnya oxidation number dia adalah positive 5. Ya, positive 5. Okey, lepas tu dalam hypoiodose, okey, potassium 1. Okey, iodine kita tak tahu. Plus dengan negative 2. Oxidation number untuk oksigen adalah negative 2 lah. Jadi oxidation number untuk iodine dalam kes ini semua bawa ke sebelah. This is equal to 0. Kenapa 0? Sebab dia punya molekul tu adalah tak ada charge. Ya. So bawa sebelah sini, bawa sebelah sini. So kita ada negative 1 plus positive 2. Sebab bawa sini jadi positif lah kan. So oxidation number dia jadi positive 1. So daripada positive 1 tukar jadi positive 5 tukar jadi positive 1 lah. Okay. Sulfur pun sama dalam kes ini. So kita ada okay. Na positive 1. Dua ni nak kena ni tak. Yang ni dua ni apa function dia? Function dia bila nak tengok dia bertindak balas dengan iodate dia. Jangan letak 2. Ada student kadang dia letak 2 kat sini. Lepas tu dia kata darab dengan okay. Positive 1. Darab 2. Kan? Ini tak ada kena-mengena. 2 kat depan ni adalah nak relatekan dia dengan bahan yang lain yang dia bertindak balas. Untuk kira oxidation number kita hanya ambil dalam molekul. Within the molecule sahajalah. Ya? Jadi jangan letak 2. So sekarang kita ada macam nak kira oxidation number. Na group 1 lah. Jadi 2 times 1. Okay. Plus dengan sulfur kita tak tahu. Plus dengan okay, 3 times negative 2. This is equal to 0. Okay. So sulfur sekarang. Yang lain ni semua bawa ke sebelah. Okay. Kita ada negative 2 plus dengan 3 times negative 2 adalah negative 6. Bawa ke sebelah jadi positive 6. So oxidation number dia adalah positive 4. Ya. Okay. Dalam kes ini. Okay. Kita ada positive. 2 times 1 plus sulfur. Plus dengan plus 4 times negative 2. Equal to 0. Okay. So sekarang kita ada sulfur equal to. Bawa ke sebelah sana. Okay. Negative 2 plus dengan 8. So kita ada positive 6. Jadi yang manakah jawapannya? 51. Baik, bunyi apa? Tertegur pula, buat tak tahu je. Okay, positive 4 kepada positive 6. The answer is A. Macam itulah, ya.
Okay. The answer is A lah. Boleh ha? Boleh. Madam, Ya. boleh madam ulang balik tak yang dapat positive 5 tadi? Positive 5 boleh. Ini. Tengok ya. Positive 5. Yang ni lah. Oh, ya Allah. Terpadam pula. Okay. Yang ni lah positive 5 kan? Terpadam. Okay. Maksudnya potassium iodate lah. Potassium iodate ya. Okay. So kita ada sekarang K positive 1 kan? Kenapa K positive 1? Sebab dia duduk dalam group 1. Jadi oxidation number dia adalah positive 1. Okay. Kenapa pula macam tu madam? Macam inilah cerita dia. So, kalau dia group 1, yang ni positive 1. Yang ni positive 2. Kalau kat sini, betul sekali tak adalah. Okay, group 17 oxidation number dia adalah negative 1. Macam tu. Kalau duduk di sebelah sini, dia ada tendensi untuk terima elektron. Dia jadi negatif. Duduk di sebelah kiri, dia ada tendensi untuk buang elektron. Jadi positif lah. Boleh ha? Okay kah? Untuk faham? Faham madam. Jadi K adalah positif 1 lah. K positif 1. Positif 1. Tambah dengan iodine. Iodine kita nak cari kan? Kita tak tahu kan? Okay. Tambah dengan oksigen. Oksigen group 16 kan? Group 16 duduk kat sini lah. Duduk kat sini. Group 16. Jadi group 16 ni oxidation number dia adalah negative 2. Kalau group 17 kat sini, negative 1 lah. Kan? Itu faham kah? Boleh ha? Boleh madam. Okey. Jadi sekarang ada 3 oksigen. Kan? Ada 3 oksigen. 3 times negative 2. Sebab oksigen lah. Oksigen negative 2 kan? So, equal to kosong. Kenapa equal to kosong? Sebab molekul ni tak ada charge. Boleh ke? Faham ke? Okey. Jadi sekarang ID equal to yang ni bawa ke sebelah. Yang ni pun bawa ke sebelah. Macam tu lah. Okey lah tu. Contohnya kalau saya ada 1 sama dengan 2 tolak 1. Kalau saya nak bawa sebelah kan. Katalah saya nak bawa sebelah kan. Saya nak bawa ke sebelah. Ni kosong. Okey. 2 tolak 1. Ambil belah sini. Tolak 1. Kosong jugalah. Maksudnya kosong equal to kosong lah. Macam tu lah. Yang ni pun sama. Iodine. Ini kita bawa sebelah. So minus. Tolak 1. Yang ini positif. Ni minus kan. Negative 3. Positive 3 times negative 2. Negative 6. Jadi positive 6. So this is equal to positive 5. Dapatlah ni. Faham? Okey madam. Okay. Salin lah. Dah habis salin? Pukul berapa 10.20 dah sekejapnya. Rasa macam baru 2 saat mengajar kamu ni kan. Tadi pun berkebun pun sama juga. Seronok tau. Saya tanam pokok kacang kelisa, saya tanam basil, saya tanam kangkung, pegaga, cekor. Semua naik kan. Subur macam tuan ni juga. Bulat-bulat kan. Mulat-mulat kan. Dah naik 49.50 dah. Right sekarang ni. Boleh tak kurus tak tahu. Seronok tau berkebun. Tengok pokok-pokok. Pandan. Walaupun tak masak. Masak tak reti. Okey dah ke? Dah okey ke? Dah habis dah salin? Okey, kita buat satu soalan lagi ya. Dah betul lah masa Okey, kita tengok soalan nombor 9. Ni saya padam lah.
apalah, kamu tak cakap apa pun saya buat je lah. Tak tahu nak cakap apa kan. Tak tanya pun mesti kamu tak menyaut je kan. Oh diam je kan. Emang mana ni Man? Tak menyaut Man? Man diam je ni Man? Ada. Ada kan? Ya Allah, jangan buka, lepas tu lari tinggalkan saya tau. Main dengar je apa saya cakap ni. Bagi faham je. Okay, tengok nombor Ada je 9. dekat sini madam. Okay. Alright. Ni berapa orang masuk? 78. Tak ramai lagi ni. Apalah kan. Nanti saya bagi video lah ya. In which one of the following reaction is the underlying copper species reduced? Faham tak maksud ayat tu? Maksudnya yang mana satukah dalam equation tu copper mengalami reduction. Maksudnya dia punya oxidation number berkurang lah. Okay, mari kita lihat untuk the first one. Okay, kat sini copper, okay, copper positif, positif tu kan. Dia nampaklah kat sini positif tu. Dekat sini copper berapa? Sulfur oxidation number dia berapa? Negatif tu kan. Betul? Plus dengan okay, sama dengan kosong. Jadi copper kat sini oxidation number dia pun positif tu. Dia tak undergo reduction lah. Dia tak berubah pun oxidation number dia. Okay, ini tak berubah oxidation number untuk copper lah. Ya. Okay, kalau yang ni pula oxidation number dia positif tu. Okay, dalam keadaan macam ni, berapakah oxidation number untuk copper? Okay, kita ada Cu. Okay, kita tak tahu dia punya oxidation number. Okay, 4 ada 4 Cl lah. So 4 darab dengan negatif 1. Kenapa negatif 1? Sebab Cl ni duduk dalam group 17 equal to negatif 2. Jadi sekarang kita ada Cu equal to kenapa negatif 2? Sebab dia ada charge negatif 2 kat sini ya. Okay, so bawakan ke sebelah sini. Okay, kita ada negatif 2 plus dengan 4. Positif 2 juga. Jadi dia tak berubah. Sini pun oxidation number dia positif 2. Dekat sini pun positif 2. Okay. Kalau kat sini pula, yang ni oxidation number dia CuCl. Cu tambah dengan Cl berapa oxidation number? Negatif 1. Equal to 0. So Cu equal to positive 1 lah. Kat sini ini positive 1. Okay. Tambah dengan NH3. Okay, sekarang kita tengok kira oxidation number untuk copper yang ni lah. So copper plus dengan okay 2N. N ni dia punya oxidation number adalah sebanyak negatif 3. Ya, 2N lah. So 2 times negative 3. Okay. Plus dengan okay 2 darab 3 H. H oxidation number dia adalah positive 1. So 6 darab positive 1 equal to positive 1. Sebab ada charge kat sini satu lah ya. Okay, jadi copper kat sini kita ada copper equal to negative 6. Okay, bawa ke sebelah sana negative 6. Ya. Yang ni bawa kat sana dapat negative 6 plus 1. Yang ni bawa sebelah sana negative 6. Jadi berapakah oxidation number copper? Negative 6. Okay, jadi positive 6 ya. Sekali ulang. Yang ni bawa ke sebelah sini dia jadi positive 6. Ini positive 6 bawa sebelah sana jadi negative 6 lah. So jadi positive 1. Okay, jadi oxidation number kat sini ialah positive 1 copper. Kat sini pun positive 1. Ya Allah, ya Tuhan, apa benda ni? Ya Allah, anak kucing saya. Arang nama dia. Okay. So oxidation number dia tak berubah. Jadi dia tak undergo reduction lah. Ya, dia tak undergo reduction. Boleh ke tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Mari kita lihat yang last kali tu. Okay.
Orang nak belajar. Okay. Oxidation number dia kat sini. Okay, ni positif tu lah. Ya, positif tu. Okay, kat sini oxidation number untuk copper. Okay, so kita ada copper dengan Cn. Ion Cn ni dia punya charge tu adalah negatif 1 tau. Ion cyanide. Ya, ion cyanide. Jadi kita ada, saya nak kira yang ni tau. Okay, so kita ada copper plus dengan 4 times negative 1. Okay, equal to negative 3 lah. Oops. Okay, jadi copper equal to, yang ni bawa ke sebelah, ya. Okay, negative 3 plus 4. Oxidation number dia adalah positive 1. Jadi kat sini oxidation number dia positif. Okay, oxidation number dia adalah positif 2. Dekat sini oxidation number dia adalah positif 1. Yang ni, oxidation number dia. Jadi, kat sini dia undergo reduction lah. Boleh tak ni? Daripada positif 2, dia tukar jadi positif 1. Faham tak? Okey ke tak okey? Faham. Okey, faham. Dia berkurang. Okey, boleh ha yang tu? Ya Allah, dia suka gigit kaki tau. Si Minah ni. Okey. Jadi yang lain tu oxidation number dia tak berubah. Kat sini positif 1, sini pun positif 1. Yang ni positif 2, sini pun positif 2 lah. Dia tak berubah. Jadi bila dia tak berubah, dia tak mengalami apa-apa sama ada reduction or oxidation lah. Ya. Tapi dalam kes soalan D ni, copper daripada positif 2 dia tukar jadi positif 1. Ya. Jadi apa yang berlaku ialah dia undergo reduction. Okay. Boleh ha? Boleh. Okay. Habislah. 10.30 dah Okay. Ada tinggal lagi satu soalan. Tapi satu soalan ni pun saya agak stuck lah sikit. Saya kena buat dulu. Sebab nanti yang ni saya rasa saya akan tunjuk dia calculation dia di dalam, saya akan bagi dalam grup WhatsApp. Boleh tak saya tunjukkan dia punya calculation untuk soalan nombor 10 ni? Boleh ha? Boleh. Boleh. Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. So saya ingat kita berhenti sampai sini sahaja. Rasa macam sekejap sangat kan? Jadi kita berhenti sampai sini je lah. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada ya? Tak ada. Tak ada, madam. Tak ada ya? Okay. Kalau tak ada, kita berhenti sampai sinilah. Nanti saya akan upload 3 video. Saya tak upload lagi tu kan. Nanti saya akan upload 3 video tu lah ya. Belum buat lagi ya. Alright, kalau tak ada apa-apa kita dismiss lah ya. Okay. Okay. Jaga diri semua. Bye. Assalamualaikum. Salam teacher, madam. Thank you, madam. Salam teacher. Thank you, madam.